wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat dalam beribadah, yakni solat berjemaah bersama-sama. Dan pada malam tahun baru tu kami orang pergi lasar, tapi Allah pilih tuan-tuan untuk duduk dalam masjid, dengarlah saya berceramah tu. Jadi alhamdulillah, si lama pun masanya dekat kuliah maghrib bolehlah pergi lasar. Dapat juga keberkatan pada malam tahun baru tu. Jadi adalah di antara nikmat Allah hadirkan, tuan-tuan, Allah pilih di antara segenap-genap manusia yang ada di Bintulu, tuan-tuan, daripada Kampung Baru Darat tu, daripada Senegah, Allah hadirkan. Dan kepada yang menonton online pun, Allah pilih untuk tonton, gerakkan hatinya untuk melihat kuliah secara online. Jadi insya-Allah pada malam tu kita baca hadis Nabi, memang sudah tentunya ada keberkahan. Pada malam tahun baru tu kita baca kitab hadis Arba'in Aziziyah. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-34, muka surat 152. Untuk isu tu agak panas kita. Hadis yang kita baca itu memangnya agak hot, panas. Jadi hadis ke-34, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Muka surat 152, hadis ke-34. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ala ummati zamanun yahsudul fuqaha'u ba'duhum ba'da wa yugharu ba'duhum ala ba'din kataghayuri tiyus. Rawahul Hakim fi Tarikh Naisaburi wal Khatib fi Tarikh Baghdadi. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada umatku satu zaman di mana para fuqaha mereka akan berasa hasad dengki antara satu sama lain, serta berasa cemburu sesama mereka seperti kecemburuan antara kambing jantan. Nabi kiaskan dengan kambing jantan. Kambing jantan tu kalau nya ada gereknya kambing betina, nya jealous kalau nya pergi mengawan dengan jantan yang lain, nya jealous. Bila nya jealous, nya akan sifatnya akan menanduk jantan yang lain. Ya, sifat-sifatnya lah. Sebablah Nabi menyamakan kecemburuan kambing jantan. Kambing jantan pun jealous, apatah lagi manusia. Nabi nak samakan dengan apa? Dengan kiaskan dengan ulama pada zaman kita. Secara hakikatnya hadis tu memang agak dikritik oleh para ulama-ulama hadis. Ada ulama kata hadis tu palsu, ada ulama kata hadis tu dhaif. Jadi masa-masa saya belajar kitab tu, guru saya mengatakan hadis tu mempunyai banyak syawahid. Syawahid tak maksudnya banyak hadis-hadis yang riwayatnya berbentuk lain, dan bila digabungkan memang ada beberapa hadis yang palsu yang ditolak, tetapi mana sanad hadis yang agak baik, maka digabungkan akhirnya menjadi hadis yang agak dhaif. Dhaif lah. Tetapi kalau kita lihat secara waqi', secara realiti, benda tak berlaku. Benda tak berlaku secara realiti. Realitinya. Kita ibuh tengok jauh lah. Ulama dengan ulama, mereka tak cemburu kerana ilmu, cemburu kerana sekedar orang pandangnya. Seperti mana kisah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas tu zaman salaf tu, Imam Malik bin Anas pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas tu tuan-tuannya hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka ketika ya tadi ada berlaku burah ataupun pemberontakan di antara rakyat. Maka ketika pemberontakan tersebut, Imam Maliknya ada satu fatwanya, barang sesiapa yang dipaksa untuk melafazkan talak, maka tidak jatuh talak ke atas isterinya. Maka kemudian jadi pemimpin pada zaman tersebut, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang ada sesiapa yang tidak taat kepada kerajaan, sesungguhnya isterinya telah diceraikan. Ya, zaman khalifah tersebut. Tapi tadi keputusan daripada kerajaan tidak bertepatan dengan fatwa Imam Malik. Imam Malik zamannya memang imam yang menjadi rujukan. Memang semua sikit benua Arab kenal dengan Imam Malik bin Anas. Jadi ada ulama tak cemburu dengan kehebatan Imam Malik bin Anas.
cemburu dengan banyaknya anak muridnya. Jadi tidak melaga-lagakan fatwa yang dikeluarkan Imam Malik bin Anas dengan keputusan kerajaan tadi. Siapa yang si taat setia, makanya akan tertalak isterinya. Jadi Imam Malik kata tak sah. Maka dilaga-lagakan ulama tadi. Ulama kata dengan sidak pemerintah, langgar terang Imam Malik. Imam Malik kisih setia dengan kerajaan. Jadi tolong tu tangkapnya. Maka berlakulah komplot di antara masyarakat tadi, komplot tadi di antara orang yang ulama yang membenci Imam Malik tu komplot. Maka komplot dengan pemerintah, maka pemerintah kata tanya soalan tu, kayak bunyi sebut fatwa ya kita tangkapnya. Dan dipolah oleh seseorang jadi diupah untuk bertanya, Imam Malik, bagaimana dengan seorang lelaki yang dipaksa untuk menalak isterinya? Adakah jatuh talak kepada isterinya? Maka Imam Malik menjawab, si jatuh talak ke atasnya. Atas asbab menjawab jawapan daripada Imam Malik, ditangkap oleh pemerintah. Ditangkap, diseksa, didera dan macam-macam. Akhirnya rakyat malah demonstrasi, kata Tok Si adil kepada kerajaan. Sampaikan rakyat memberontak, mau menggulingkan kerajaan. Akhirnya kerajaan takut dengan pemberontakan yang berlaku. Bila tidak takut, akhirnya tidak menghentikan penderaan tersebut dan akhirnya melepaskan Imam Malik bin Anas. Melepaskan Imam Malik bin Anas, kemudian meminta maaf atas perlakuan yang dilakukan kepada Imam Malik bin Anas. Tak semuanya berlaku hasad dengki lah, hasad dengki di antara alim ulama. Pada zaman dulu dah berlaku dah mula berlaku. Lagi kesian tuan-tuan, Imam Al-Bukhari. Semua kita kenal Imam Bukhari. Dalam masjid pun ada simpan Sahihul Bukhari. Imam Al-Bukhari di mana tadi ujiannya sangat berat. Imam Bukhari tu terkenal dengan imam ahli hadis. Imam ahli hadis yang terkenal. Jadi imam ahli hadis yang menghimpunkan hadis sahih, yang sangat teliti dalam ilmu hadisnya, sehingga kan dikatakan kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, tak ada kitab lain, Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu pada zaman yang muda nya dijadikan rujukan oleh semua ulama. Semua orang ngagaknya. Kira dalam satu zaman, bayangkan Imam Bukhari itu nya adalah paling alim. Kita ada mufti-mufti nak, tapi nya paling alim, yang paling hebat. Tapi tetap ada juga orang dengki dengannya. Jadi memang kita heranlah tuan-tuan, kalau kita tu berjaya sikit, memang ada satu dua orang daripada orang yang melihat kejayaan kita yang akan dengki dengan kita. Bukan dalam bisnes je. Contoh kita maju dalam bisnes, memang ada jiran-jiran kita nak, untung nak tu mesti dah ke barang tu katanya. Bila ada nuduh-nuduh, menyebar fitnah ataupun ni akan sihir kepada orang yang dapat berjaya. Atau kebiasaan berlaku bukan hanya kepada orang biasa, tapi para alim ulama tu berlaku. Tapi pada akhir zaman tu kelaknya akan berlaku lebih dahsyat. Atau kita cerita tentang zaman Imam Bukhari, tu masih zaman salaf tu, zaman 300 dekat zaman Nabi. Jadi Imam Bukhari tu tadi, dia nak pergi ke satu tempat nama Naisabur. Dia daripada Bukhara. Bukhara tu dekat Uzbekistan. Nak pergi ke Naisabur. Naisabur tu tempat Imam Muslim, Sahih Muslim, nama tempat Naisabur. Jadi Imam Bukhari tu, ketika orang di Naisabur dengar nyamuk datang ke Naisabur, maka orang gembira. Oh, Imam Bukhari mau datang. Jadi kita sambut dengan sambutan yang sangat meriah. Dikatakan dalam riwayat bahwasanya 4,000 orang menunggu Imam Bukhari sampai tunggu. Jadi Imam Bukhari pun disambut oleh ulama dan kemudian disambut oleh rakyat tempatan di Naisabur. Bilanya disambut oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Itu ulama di Naisabur. Itu ulama macam ulama yang veteran lah dia. Dia lebih tua daripada Imam Bukhari. Namanya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kemudian bila Imam Bukhari datang, Imam Bukhari tak padahnya nak duduk dekat Naisabur tu lebih lama sikit, yang mau menetap situ kejap nak tuntut ilmu. Bila Imam Bukhari sampai siap, Imam Bukhari tu telah menjadikan tempat tumpuan bagi menuntut ilmu. Semua orang di kampung kan gagak Imam Bukhari. Lalu ulama-ulama lain tak sedih, tinggal 2 orang je jemaahnya. 2 orang je jemaah aku tu katanya. Jadi timbul kecemburuan.
Apalah best gila Imam Bukhari tu. Yang mula-mula saya dah okey, tapi lama-lama saya jadi macam jealous. Tok syaitan main dalam syaitan main. Tok memang benda tok memang berlaku dalam perasaan-perasaan ahli ilmu dan termasuk guru-guru agama dan sebagainya. Memang dia akan timbul rasa macam apa ada majlis ni, apa orang habis pergi sial, apa yang kurangnya aku tu. Makanya akan ada rasa macamnya. Maka adalah daripada beberapa orang ulama di Naisabur dia mulakan fitnah. Zaman tersebut fitnah yang berlaku adalah fitnah akidah tentang kalamullah Quran adalah makhluk. Maksudnya ucapan Allah adalah makhluk. Dia masalah akidah yang berlaku pada zaman dulu. Adakah ucapan daripada Quran tu makhluk? Ya, zaman dulu pun lah. Jadi mereka tak melaga-lagakan, menuduh Imam Bukhari kata lafaz yang keluar daripada mulut kita tu adalah makhluk katanya. Maka Imam Bukhari si menyatakan macamnya. Dan dia gunakan cara yang sama. Upah orang tanya soalan. Tanya soalan dalam majlis ilmu lah, dalam ramai-ramai manusia. Dia tanya soalan. Wahai Imam, apakah benar yang engkau katakan setiap lafaz bacaan Quran yang engkau baca itu adalah makhluk? Imam Bukhari si jawab. Imam Bukhari diam je. Bila ditanya lagi sekali, si jawab je. Kali ketiga ditanya lagi, baru Imam Bukhari jawab. Sesungguhnya kalam Allah itu bukan makhluk, kata Imam Bukhari. Tetapi perbuatan makhluk itu, perbuatan manusia itu adalah makhluk. Makanya dia salah faham dengan apa yang disebut Imam Bukhari. Yang mana Imam Bukhari kata Quran makhluk, difitnah dengan satu mulut je. Zamannya bukan pakai Facebook, pakai mulut je. Imam Bukhari pada Quran makhluk, kecoh sikit-sikit majlis ilmu ya. Bayangkan pada waktu tengah mengajar ya, semua orang angkat beredar, tinggalkan Imam Bukhari sendirian di dalam masjid. Pada zaman fitnahnya, maka beredarlah cerita Imam Bukhari sekian. Barulah orang kembali semula belajar belajar dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tadi, ulama yang si puas hati dengan Imam Bukhari. Yang pada siapa yang pergi majlis Imam Bukhari ya, untuk si bagus tu adanya, jangan datang situ adanya. Dia mula dah timbul as-sabiah. Pada zamannya ya, zaman kurun 300 Hijrah ya. Kemudian Imam Bukhari pun sedih. Orang Naisabur dah mula menghalaunya, menghindarkannya, makanya pun pulang. Dia pun dihalau oleh gubernur Naisabur, pun halaunya pulang, dia pun dah halau. Dan kemudian dia sampai ke tempat asalnya Bukhara. Di Bukhara, sampai di Bukhara, mula-mula orang sambutnya, sampaikan sambutannya, diriwayatkan jadi orang ni nikam shilling. Waktunya datang, shilling emas. Nak nyambut dia, tapi sambutannya si lama. Cemburu ulama daripada Naisabur dia tulis surat pergi ke gubernur dekat Bukhara yang sepupunya, keturunan kabilah sama Az-Zuhli dengan ulama yang tadi Muhammad bin Yahya. Dia tulis surat daripada Imam Bukhari tak sesat tak, dan dia dah menyeleweng, halaunya dari Bukhara. Dan demikian dengan gubernur yang halaunya keluar daripada Bukhara. Tak, akhir hidup Imam Bukhari tak kesian, sehingga akannya mendoakan kecelakaan kepada orang yang menghalaunya. Yang menghalau benarnya keluar daripada Bukhara, keluar dalam keadaan sedih. Tapi yang mana, ya Allah, dunia tak rasa aku jadi sempit, ambillah nyawa aku ya Allah, katanya. Ya akhir hayat Imam Bukhari ya. Yang mana, ya Allah, bumi tu aku dah rasa sempit, semua tempat aku pergi aku dihalau, katanya. Dan yang doakan kecelakaan kepada orang yang menganiayanya, kerana doa orang yang dianiaya itu adalah makbul di sisi Allah. Yang doa kecelakaan. Gubernur yang menghalaunya di Bukhara ya, mati dalam penjara. Termasuk dengan orang ulama-ulama di Bukhara dengan ulama-ulama di Naisabur, semuanya mati dalam keadaan hina dan menyesal sirnya kerana menganiaya Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal ketika satu bulan Syawal rasanya, satu Syawal, hari raya yang meninggal, pagi raya yang meninggal, dan dimakamkan di kawasan Bukhara. Dan saya ada orang gagal nak ziarah kuburnya, melainkan setelah zaman orang yang menganiaya Imam Bukhari ya, semua dah mati, barulah nya bangkit semula, namanya harum kerana anak muridnya masih ada. Imam Muslim kan anak murid Imam Bukhari. Setiap hadis yang dia meriwayatkan daripada Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya, dibuangnya kerana imam tu yang anut Imam Bukhari, dibuangnya. Atau orang si Agus tu katanya dibuang kerana apa? Kerana
Ulama tu saling dengki mendengki atas dasar apa? Ada dasar muridnya kami, kerana dah ada cinta dunia. Benarlah kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kenapa cinta dunia tu akan jadi palak kerosakan, sehingga kan kita melakukan perkara seperti apa? Hasad dengki. Hasad dengki, atas hasad dengki tersebut orang sanggup nak membinasakan orang. Sebenarnya hasad tu bahaya. Sentiasa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk lindung kita daripada sifat hasad. Hasad tu ikut dalam nasi cahaya. Maka tadi Nyam pun suruh pergi siasatlah betul si. Kemudian si wazir tadi, menteri tu pergi ke rumah lelaki soleh, dan ternyata Nyam makan bawang. Nyam kuat makan bawang. Jadi Nya tutup mulutnya. Jadi kemudian tadi Nya ada khalifah nunggah kau. Okey, Khalifah pergilah jumpa khalifah. Jadi khalifah tadi Nya pun datang dekat khalifah. Bila Nya jumpa khalifah tadi, bila Nya datang khalifah nunggah dia dekat. Udnu minni, datang dekat. Datangnya dekat dengan khalifah tadi tutup mulut. Dia tutup hidungnya. Macam ya. Maka khalifah pun kata, benar kata wazir ya. Nyatok mana mulutku bau tu katanya. Jadi Nyam pun tulis sikit surat kepada satu utusan, bunuh nyatok. Sembelihnya. Sembelih orang soleh tu. Zaman dulu sembelih je. Jadi Nyam pun keluar daripada sana, jangan buka tak sampai kau jumpa aku pun utusan luar ya, kau beri dengannya. Baru Nya buka kelak Nya beri kau something katanya. Orang soleh yang ambil tadi pergi Nya luar pintu. Yang jumpa dengan tiba-tiba yang jumpa dengan menteri ya. Yang jumpa menteri yang pintu ya. Apa beri khalifah tadi? Khalifah beri tok ada kertas tak adanya. Wazir yang fikir Nya beri duit, dia dapat duit. Jadi Nya tukar. Yang ada aku ambil kertas tu dalam harga 2000 dinar dan kau ambil 2000 dinar, aku ambil kertas tu katanya. Jadi kita tukar. Okey boleh Nya ambil 2000 dinar, wazir yang ambil kertas. Jadi bertukar tadi Nya pulang rumah. Wazir dia pergi ke utusan yang khalifah utuskan tadi, Nya pergi jumpa, Nya serahkan surat tu tadi. Makanya dah surat tu menyatakan aku bunuh kau. Tapi bukan untuk wazir dia sebenarnya, untuk lelaki soleh tadi. Jadi Nya pun teringat, untuk perintah khalifah kan pergi bunuh lelaki soleh. Maka lelaki soleh dia pun dibunuh atas perintah daripada khalifah. Atas asbab mulut bau je tuan-tuan. Mulut, oleh kerana yang pada mulut khalifah bau je, kena bunuh. Kan teruk gila pun. Atas sebab mulut khalifah bau je.
Tapi ia pun fitnah, bukan yang benar. Tapi lekatnya bunuh lelaki soleh ya, atau disebabkan aura orang soleh. Khalifah ya, dia rasa sedap rasa. Apa lah kursi bala terkenang-kenang lelaki soleh ya, terkenang mana, terkenang. Pada satu harinya mimpi. Yang mimpinya berada di Madinah, dan yang mimpi lelaki soleh yang dia bunuh. Jadi dia tanya, apa khabar, sihat? Aku okey dah. Tapi kena, apa hal kau sebenarnya nak kena bunuh tu? Jadi dia ceritanya pada sebenarnya aku dibunuh atas sebab dengki, katanya. Ada sebab dengki daripada orang kerajaan, dengki. Jadi dia ceritalah sebenarnya aku tutup mulut dia, bukan mulut kau bau, mulut aku yang bau, katanya. Jadi aku tutup mulut aku sebab aku suka makan bawang, katanya. Jadi dia salah faham. Lepas je khalifah yang mimpi ya, tapi kita sih boleh guna hujah mimpi lah. Tapi khalifah ya mungkinnya berkuasa. Jadi dia sedar daripada mimpi ya, dia dapat tahu tadi, dia nanya dengan wazir tadi, benar si cerita tu, benar. Dia memang suka makan bawang. Wazir yang kena bunuh. Yalah ceritanya Allah mengangkat darjat orang-orang soleh tu dengan cara macam ni. Si perlu nak membalas-balas. Cukup je dengan dia bersabar, dan akhirnya Allah balas balik. Akhirnya wazir tersebut mati. Untuk semua sifat hasad dengki yang berlaku. Kita lihat apa kata Syekh Al-Ghumari. Zaman yang dinyatakan dalam hadis ini adalah merupakan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang tu memang banyak juga. Pada zaman inilah terjadinya orang yang mendakwa ilmu namun saling berhasad dengki dan cemburu sehingga tahap menyebabkan kepada gila dan fikiran yang cetek. Apa kerjanya? Kerjanya adalah yang mendakwanya berilmu, tapi kerjanya mengkritik orang. Mengkritik tak boleh. Kita nak mengkritik daripada sudut ilmu boleh, sudut hujah. Tapi kita kalau nak mengkritik daripada sudut peribadi sih boleh. Kritik sudut hujah boleh. Apa hujah kita pada benda tu? Apa hujah kita pada benda tu? Sini rujukan kita. Ya boleh. Tapi tak dengki tak sampai main dalam peribadi, sampai main dengan apa yang Allah di luar. Kita sih boleh nak mainkan peribadi seseorang kerana atas asbab kita dengki. Kita dengki. Jadi kata Syekh Al-Ghumari untuk pengalamannya, saya sendiri pernah melihat seorang lelaki daripada kalangan mereka. Sekiranya dia mengetahui anak muridnya yang belajar dengannya belajar dengan orang lain, maka dia akan mengusir anak muridnya ini. Contohlah saya ada anak murid, dengarnya belajar dengan Ustaz Kausar tu, saya marah. Apa kau belajar Ustaz Kausar? Keluar dari situ. Contoh. Tu tiba-tiba kita nak resis pula. Padahal baguslah dia banyak guru yang belajar dengan Ustaz Kausar ilmu yang ada. Belajar dengan Ustaz Hafiz, kita marah. Si boleh belajar dengan Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz jangan bagus. Kita pun mainkan sentimen macam ni. Tapi di akhir zaman tu, budaya tu dah mula berlaku. Mula-mula berlaku di mana mereka mula orang istilah tahzir. Tahzir tu dibenarkan. Kalau benar-benarnya sesat. Kalau benar-benarnya mengajar aja sesat, memang kita suruh anak murid kita jaga-jagalah. Tiba-tiba ada seorang ustaz mengakunya boleh terbang. Anak murid kita belajar. Kita pun tahzir atau sesat tu, kita dengar apa yang dia ajar tu si betul. Tiba-tiba mengajar terbang, nak jadi Marvel ke? Nak jadi Superman. Jadi nak terbang-terbang kita kena jagalah. Jadi kalau untuk benda yang baik, belajar tajwid, belajar tafsir, belajar ilmu nahwu, saraf, balaghah apa semua, terpulanglah dia nak belajar dengan siapa? Jadi kita sebagai guru, yang kebanyakannya jadi masalah tu pada guru-guru masyayikh tarikat. Kita dengar tarikat-tarikat tu, kadang-kadang ada certain tarikatnya agak strict. Siapa yang belajar dengan guru lain susah. Orang belajar dengan guru lain tu terkeluar daripada situ. Maka tu adalah ta'assub. Saya mesti suka benda-benda macam tu. Jadi akhir zaman tu, kalau kita nak pilih ulama atau guru, kita pilih ulama yang manhaj mereka menyatukan umat Islam. Paling jelas itu adalah manhaj ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar sangat bagus di dalam meniti ataupun mengambil isu-isu semasa tu, dikaji dan sebagainya, dan dalil-dalil mereka pun cukup kuat. Kerana ulama Azhar tu bukan kaleng-kaleng. Mereka tu ulama yang benar-benar faham dengan ilmu mereka. Kalau kita nak ada ulama Azhar tu biasa-biasa, tuan-tuan nanggalah berapa banyak graduan orang Malaysia yang dapat habis master dekat Al-Azhar. Si Rami boleh hitung pakai jari. Kerana apa? Kerana susah. Bila masuk bidang digrinya lagi senang di Al-Azhar.
kata saya senang lah. Kalau kita belajar sih senangnya, susah juga lah. Setiap tahun kena hafal juzuk sampai 4 tahun, 4 juzuk lah kena hafal. Kemudian dia kena hafal matan ilmu lagi dan sebagainya. Bukan senang. Jadi master tu di Al-Azhar saya tu paling kurang nak sebenarnya akan diuji untuk apa? Diuji untuk mengajar menggunakan hafalan. Si boleh guna kitab tu, guna hafalan. Di sini hanya pun tahap penguasaan saja. Saya sih sampai level macam ni, ya susah dia lah si belajar di Al-Azhar. Al-Azhar susah. Ada pun graduan PhD yang ada di Malaysia tu boleh hitung bagi jari yang belajar di Al-Azhar. Sebab kami alumni daripada Al-Azhar tidak akan sambung master dengan PhD di Malaysia. Sebab apa? Sebab senang. Saya kata senang gila lah. Yang lebih senang daripada Al-Azhar. Al-Azhar sikit fail, semua fail. Nak pada susah tuan-tuan. Sikit je kita fail lah, kena ulang balik. Kena ulang semua balik. Bila dah yang fail lulus, yang lain dia fail. Jadi sidak padah tu memang berat. Yang perlu menelaah buku, kitab tebal-tebal memang susah. Sebabnya lah ulama Al-Azhar tu memang kita perlu jadikan sebagai panutan ataupun rujukan kita di akhir zaman. Itu banyak ustaz-ustaz muncul. Ustaz tu pada sekian, beranuk, di Facebook siap habis. Orang awam menanggar pening palak dan ni sikit betul. Jadi kalau saya sendiri bila lihat ulama yang patut dijadikan panutan adalah ulama yang menyatukan dan penuh dengan lapang dada. Walaupun berbeza pendapat, tidak bersatu. Yang kita patut pilih ulama-ulama yang berbeza pendapat tetapi saling satu menyatu. Bukannya saling Ada kadang-kadang orang yang berpemikiran ekstrim sampai tahap selalu mengkafirkan orang. Contohnya seperti yang masyhur Ustaz Asri Sobri. Nyatanya memegang kepada fahaman Wahabi, apa tu nama Wahabi saya tak lupa saya. Nya suka mengkafirkan orang. Orang tu kafir, Asy'ariyah kafir, tak adalah mengkafirkan orang. Bukan macam yang usul berdakwah. Sama juga dengan anak muridnya Aiman Bana. Sama suka mengkafirkan orang. Kita dalam dakwah tu, dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita sih boleh mengkafirkan orang. Hatta Syiah pun kita sih kafirkan, tapi kita kata akidahnya batil. Kita sebenarnya keluar daripada Islam. Khurujun minal millah, kata orang Arab, keluar daripada agama. Kita sih menghukumkan orang keluar daripada agama, tapi kita katakan pun akidah adalah batil. Yang berlakunya. Cuma dalam kalangan ahli sunnah pun itu dah mula masing-masing mengagungkan guru sekian, mengagungkan guru sekian. Tapi kita di masjid-masjid kita lebih umum. Alhamdulillah di Sarawak tu si berlaku gila problem macam ni. Di Semenanjung banyak. Kalau di tempat kita tu ustaz pun kurang. Sini je nak kelahi nak kelahi pun siapa saya ada ustaz si banyak. Hitung ke jari je. Semua muka-muka nak sama. Jadi siapa tak nak beranuk. Nak beranuk pun susah. Yalah sikitnya pun hikmahnya bila ustaz si ramai tu jarang berlaku salah faham. Di Semenanjung ustaz terlalu ramai dan terlalu banyak fahaman. Lepasan Al-Azhar ada, lepasan Jordan ada, lepasan Maghribi ada. Semua lepasan ada. Contoh hitung si banyak, boleh hitung pakai jari. Jadi kuranglah pun fitnah. Tapi kita dapat langgar fitnah yang berlaku di Facebook. Di Facebook banyak fitnah-fitnah tu berlaku. Berdebat di Facebook apa semua. Jadi kita baca pun kadang bila perbahasan yang menjadi berat, kita kena stop lah. Dan jadi perbahasan yang agak berat untuk ulama-ulama sahaja. Di Al-Azhar pun memang ada juga berlaku kes kecemburuan tu, memang ada di setiap tempat. Hatta di tempat saya belajar dulu pun ada kecemburuan ulama tu, di mana ulama-ulama melihat si ulama tu tadi melihat ulama tu banyak pengikut. Mula menganuk-anuk depan anak muridnya. Ni saya alim tu. Jadi dia melahirkan anak muridnya lagi jadi ekstrim. Tu semua bergantung kepada guru sebenarnya. Sebenarnya guru tu perlu betul juga. Kadang-kadang orang alim tu juga kadang-kadang diuji oleh syaitan. Ujian saya nyata takabbur dengan ilmu mereka. Nasib saya si alim. Kalau saya alim saya pun takut juga. Orang alim tu diuji tadi kerana apa? Dipuji oleh orang. Dah dipuji oleh orang lagi, diberi oleh orang duit lagi. Tidak sebelum minta orang beri.
Bahasa tadi malahnya rasa dirinya betul. Timbullah syaitan akan berdoa, kau tu alim, kau tu alim, kau tu alim. Makanya akan jadi bongkak. Ulama-ulama banyak jadi jumia. Sebab ialah saya lebih suka dengan pendekatan ulama daripada Hadramaut, daripada para habaib. Kalau ulama-ulama para habaib tu memang agak lembut dalam dakwah mereka, dalam percakapan mereka, memang agak lembut dan dan tidak terlalu merasa diri mereka betul. Dan selalu khilaf, mereka kan khalas, boleh khilaf, kita berbeza pendapat katanya, tidak ada masalah. Contohnya Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri bagus. Dia adalah di antara pendakwah yang banyak keluar berdialog dengan orang, berdialog dengan geng-geng Syiah, geng-geng Salafi, Wahabi tu. Jumpa berdebat. Tapi kalau kita nak berdebat dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang kita saling menghina lah, jadinya saya terima. Jadi dikatakan oleh Syekh lagi, perkara pertama yang disyaratkan kepada pelajar-pelajarnya adalah tidak pergi belajar dengan orang selainnya. Yang ketaksuban kan. Cik boleh belajar dengan orang lain. Kau belajar dengan aku je. Aku dah cukup alim dah. Saya pernah mengalami dalam situasi. Jangan belajar dengan orang lain. Cukup, aku tu dah ajar, cukup dah. Semua aku boleh ajar. Memang betul dia boleh ajar semua. Tapi kadang-kadang kita tu pun mau rasa jual makanan lain mah. Sijak hari-hari nak makan mi kolok je aja. Tinggi je rasa mi kopi Jawa, teringin je rasa mi lain, mi kari, mi laksa, teringin je kita nak cicip sedikit rasa ya. Tok kita rasa mi kolok hari-hari pun leju juga. Melanggar orang muka orang malah mi kolok pun leju. Apa tak lagi kita hari-hari makan. Jadi sebab ialah kita pun kena cari guru supaya bila kita banyak guru tok saya pun pengalaman, bila kita banyak berguru, kita pun pandangan akan jadi lebih luas. Pandangan kita akan jadi lebih luas. Bila kita guru dengan seorang tu, kita sempit, pemandangan kita jadi sempit. Contoh je, tapi bila kita keluar, duduk di majlis orang, duduk dengan yang belajar di sekian tempat, kita akan terbuka. Melihat macam-macam benda yang ada di dunia tu sebenarnya. Luasnya Islam tu dan sebagainya. Jadi ialah kelazatan dalam banyak guru. Jangan banyak guru sampai orang nak mengajar, jangan sesat kita belajar. Takut kita pun sesat juga kelak. Contoh-contohnya orang yang banyak mengajarkan kepada ajaran-ajaran makrifat. Ilmu makrifat kita lah. Ada yang tersalah ajar dalam ilmu makrifat, kita kena hati-hati. Banyak ajaran-ajaran sesat yang berlaku Syiah. Contohnya yang Imam Mahdi, yang golongan Imam Mahdi pun ada. Tapi mereka tak silap terlalu sesat sebenarnya. Cuma saya tu tadi menyatakan ada Imam Mahdi akan keluar sikit lama lagi dan mereka meyakini tersebut. Tapi golongan tu minoriti lah, pernah diintai oleh Jais itu orang. Tidak ada pola perkumpulan dekat Semenajau. Tapi ialah saya dah ajak papal diintip, dia ajak Jais pergi intai. Itu kelompok-kelompok yang pecahan daripada jemaah tabligh. Jemaah tabligh yang meyakini Imam Mahdi. Tapi ala kulli halnya, untuk zaman kini tu, bila kita nak pilih seorang guru, ustaz selebriti tu memang saya ada masalah lah. Tetapi kalau guru-guru ulama-ulama tu, apa yang dihidangkan di hadapan kita, ia adalah ulama. Contohnya mufti-mufti, mereka tu dah ada, kita ikut dan berpegang dengan sidanya. Kerana kalau untuk fatwa, saya ada autoriti nak keluarkan fatwa. Fatwa kita kena rujuk fatwa daripada kerajaan Sarawak lah, daripada kerajaan negeri yang akan mengeluarkan fatwa. Jadi kita berpandukan dengan mereka, dan selalunya fatwa-fatwa kita akan ikut kepada fatwa daripada Al-Azhar dan sebagainya. Memang akan ikut, dan yang akan sentiasa sama lah. Sebab kita jangan hati contohnya yang viral tu, Ustazah Afifah dengan lakinya. Dia baca kitab Tib Nabawi. Macam orang lain sih baca kitab Tib Nabawi je. Kitab Nabawi je, kitab perubatan Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Semua orang baca buku ya. Saya pun ada di rumah buku ya, buku Tib Nabawiyah. Yang madah semua, saya baca kitab ni, kamu tidak dia marah. Orang kritik bukan apa yang dia sampaikan, tapi orang kritikkan cara penyampaiannya. Makan painkiller masuk neraka. Minum susu rabun mata. Minum susu rabun mata. Yalah orang anduk macam gila minum susu dia, rabun matanya. Yalah orang anduknya. Kalinya banyaknya pakai spek tu apa?
Ya nak minum susu tak pun matanya, minum susu juga lah tu kata orang. Minum susu juga. Jadi ada yang disebut dalam kitab memang betul. Minum susu secara berlebihan. Yang pun kajian ulama dulu mari, ia berdasarkan tajribah. Tajribah tu adalah pengalaman ulama dulu. Mungkin susu zaman dulu susu fresh yang tidak berlaku proses apa semua. Zaman kita tu kan dah diproses susunya. Jadi kena kaji semula. Kadang-kadang kita nak mula keluarkan satu statement, kita kena mula satu kajian, mula kajian secara holistik, menyeluruh. Kita boleh rujuk sikit kitab Tib Nabawi. Saya boleh rujuk saja. Kita kena rujuk kitab-kitab yang lain yang lebih moden. Tib Nabawi tu kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kitab ulama zaman dulu ya, kurun ke 800 Hijrah. 800 kan dalam 700 lah, lebih kurang 700 800 Hijrah. Zaman yang lama sudah. Kini tu teknologi dah baru. Susu kurma ada, susu coklat ada, macam susu ada. Jadi kalau kita minum berlebihan, memang kita tahu minum berlebihan tu boleh sakit perut apa semua. Cuma apapun nanti contohnya lagi macam isu bidan. Isu bidannya saya tahu kita nak kata sesatnya belum sesat lagi, tapi mereka tak mengeluarkan statement yang salah. Isu bidan kata lelaki yang membiarkan isterinya disambut oleh doktor lelaki dayus, masuk neraka lah apalah, suka memasukkan orang ke dalam neraka. Itu adalah salah di dalam agama kalau kita senang-senang melemparkan orang ke dalam neraka. Bukan kerja kita. Contoh macam isu yang dia bahas semua dah dibahaskan oleh mufti. Mufti-mufti dah keluarkan statement apa semua, tapi yang masih lagi nak berkeras. Oh, ustaz ya bertanggungjawab di akhirat kelak katanya. Oh, dia keluarkan statement. Kerana kita nak keluarkan hukum tu. Nya kadang-kadang mungkinnya belajarlah baca kitab Arab. Kadang-kadang baca kitab Arab. Okey. Bolehlah tidak masalah. Tapi kalau nya faham orang nak keluarkan hukum daripada fatwa ke apa semua bukan senang. Memang ada penyelidikan yang lebih menyeluruh. Contohnya isu tentang doktor yang menyambut anak bukan mudah. Sebab oleh karenanya darurat tidak ya ulama membenarkan untuk biar doktor lelaki menyambut bayi. So Dr. Syed Sarizan yang simple je. Lelaki nangga kemaluan lelaki pun haram. Perempuan nangga kemaluan perempuan pun haram, ya basic paling asas. Jadi si boleh jangan ada doktor perempuan je boleh nangga kemaluan perempuan. Si boleh tetap si boleh haram. Bila kita tunjuk kemaluan kita dengan orang haram hukumnya. Tiba-tiba nyuruh orang buka seluar nangga, haram lah. Haram hukumnya. Jadi hukum asasnya haram. Cuma ketika dalam usul perubatan makanya dibenarkan. Cuma keharaman ke atas perempuan lebih ringan daripada lelaki. Ya aja perbezaannya kata Dr. Syed Sarizan lah. Hanya penolong ketua mufti di wilayah persekutuan, Dr. Syed Sarizan hafizahullah. Jadi dia jawab simple lah. Dia tu adalah musim darurat dan kita sih boleh nak kata tadi orang lelaki yang membiarkan isterinya disambut oleh doktor lelaki adalah berdosa, dayus dan sebagainya. Dan wajib bagi lelaki kumpul duit katanya. Perkara yang wajib pada asas dia boleh diwajibkan ke atas orang lain. Ya kaedah yang paling asas. Siapa belajar agama akan tahu kaedah-kaedah tu. Kaedah tu hukum sunnah pun, benda sunnah kita nak wajibkan orang sih boleh juga. Contohnya sunat kita pakai jubah. Kita boleh wajib pakai jubah, wajib. Si boleh juga. Pakai pakaian jubah tu sunnah. Kita sih boleh nak wajibkan sunnah tersebut kepada orang lain. Tapi kalau kita nak wajibkan diri kita pakai pakaian sunnah, boleh. Tapi atas diri kita sendiri je. Cuma boleh wajibkan atas orang lain. Kita nak wajibkan orang lain pakai, kau kena buat tasbih kau, wajib. Kita wajibkan orang lain, cuma boleh. Ya adalah perkara yang dilarang. Perbuatannya diharamkan oleh syarak. Kerana apa? Kerana mewajibkan ke atas orang lain. Perkara yang tidak wajib pada asalnya. Jadinya bergantung dengan orang. Jadi Dr. Syed Sarizan bahas panjang lah. Siapa menangga boleh tengok di Facebook, dia jawab panjang. Kerana dah dijawab. Contoh itulah di antara orang-orang yang tadi merasa dirinya dianiaya. Tapi yang menganiaya oleh berlakulah. Fitnah-fitnah itu adalah di antara fitnah-fitnahnya. Nyajok dikecam oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang itu adalah satu publicity lah. Bercakap perkara yang nya reality, tapi nya dipusingkan, ditwistkan untuk nampaknya lebih dahsyat. Yang dipolah oleh Ustazah Afifah dan suaminya. Mereka menggunakan kaedah tadi. Jadi bila mereka menggunakan kaedah tu, orang pun mula tonton. Orang mula live di TikTok dapat duit tuan-tuan.
masih dapat duit. Olah live lah. Tahu Sidi? Dapat duit kan? Olah live ni tak dapat duit. Sampai lah yang olah live nya silalik orang kecam ni, yang penting dapat duit. Dalam sikit-sikit ada je orang beri gift. Beri gift yang saya. Sampailah kalau boleh akhir zaman tu kita berhati-hatilah dengan mengambil sumber ilmu dan jangan sesekali termasuk dengan kadang-kadang kalau ada guru-guru ataupun ulama-ulama yang sering anak-anak kita pun join sekali. Jangan join lah. Kalau kerana apa? Kata Syekh Al-Umari, oleh kerana itu para ulama menyatakan tidak diterima penyaksian orang seperti mereka kata sama mereka, kerana setiap daripada mereka tidak akan pernah berhenti berusaha untuk memburukkan sahabatnya dengan semua yang dihasut oleh syaitan kepadanya. Di samping mentohmah dengan tomahan yang berat agar manusia lari menjauhi orang itu, semoga Allah melindungi kita daripada segala perbuatan jahat. Jadi yang kita kena minta Allah Subhanahu wa taala untuk jauhkan kita daripada sifat hasad. Sifat hasad tu semua orang kena. Si kisahnya alim kasih alim kan, orang biasa apa lagi. Naga jiran sebelah pakai BMW, kaya orang sebelah tu katanya. Kaya tak. Bilanya hasad tu, apanya nak bolah, dia nak hilangkan nikmat tu. Saya pergi cari tok bomoh. Bomoh lo, sihir tu tok lo, sihir. Bila keluarga dah teruk kena, barulah kita gembira. Orang yang hasad dengki ada dalam hati tu, hatinya gembira bila dia nangga saudaranya susah. Kita kena ingat bahawasanya orang yang hasad tu nya pun pahalanya akan dihapus seperti hatobah, seperti kayu api, hilang cuma aja. Banyak-banyak sedekah akhirnya hilang tu. Yang dibenarkan dalam syarak untuk kita hasad dengki adalah pada dua aja. Ada disebut la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad dengki yang dibenarkan dalam syarak melainkan dua aja. Rajulun atahu Allahu malan, dan orang lelaki yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan banyak sedekah dan sedekahnya banyak. Makanya pun rasa cemburu, apa bukannya sihir orangnya, tapi nya lawan sedekah balik. Nya sedekah RM1 sehari, aku sedekah RM2 sehari, sedekah. Kemudian rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqti bima wa yu'allimuhu an-nas. Dan orang yang banyak tuntut ilmu dengan kebijaksanaannya dan yang menyebarkan kepada orang, kita cemburulah dengan orang macam tu. Dan orang yang banyak belajar, kita cemburu dengan sini, kita nak belajar juga, nak jadi lebih alim, nak jadi lebih banyak manfaat untuk manusia. Yang kita bola. Bukannya kita cemburu dengan mentohmah orang lain, dengan menghina orang lain. Jadi sampailah kita kena jaga-jaga daripada sifat hasad. Agar orang-orang kita berjaya, kita bantu, sokong. Kita lihat orang kita banyak berjaya sebenarnya. Di Kuching kan Nangga banyak orang Melayu kaya sebenarnya. Cuma saja humble. Banyak yang berprojek bilion-bilion, juta-juta. Tapi kita sih kenal. Contoh di Pintu Dutuk, insya-Allah banyak orang kaya-kaya. Kita nak dapat bantu umat Islam lah. Jadi kita, yang penting kita jangan dengki. Sikit kaya. Main judi kali ya. Main slot itu katanya. Main slot kata. Jadi sampailah kita doakan mereka supaya jadi orang kaya. Umat Islam tu kita bantu, kalau yang berniaga kita bantu. Jangan kita cemburu. Dagangnya laku sikit kita terus mentohmahnya. Tu tadi kisah tentang ulama tu. Ulama pun berlaku isu-isu macam tu, dah patah lagi orang awam. Sampailah saling menjagalah dalam isu macam tu, saling kena jaga-menjaga. Hatta kami orang asatizah pun kadang-kadang kami orang ada bola satu perkumpulan untuk mahabbah lah, untuk saling kenal mengenal, tidak saling adu domba lah. InsyaAllah moga Allah pelihara kita daripada sifat hasad dengki dan tidak mentohmah, memfitnah, adu domba saudara-saudara kita, kerana adalah perbuatan tersebut tidak baik. Dan insyaAllah kita sambung pada hadis ke-35. Hadis 35 tu panjang sikit dah. Saya pun jenuh baca panjang tu, muka belakang. Panjang. Hadis yang ke-35 tu agak panjang. Jadi insyaAllah kita akan baca pada tahun baru lah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru lah. Tahun baru, moga-moga tahun baru tu akan menjadi lebih manis dan lebih banyak lagi yang Allah beri kita nikmat. Mungkin ada yang diuji pada tahun 2022, diuji dengan beberapa ujian. Kita ambilkan sebagai ibrah, kerana setiap apa yang Allah beri pada tahun yang ada tu adalah di antara ujian-ujian yang malah kita lebih kuat. Lebih kuat kerana kita semua tu
sentiasa di bawah pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga Allah jadikan kita orang yang lebih tabah dan kuat untuk menghadapi tahun baru pula, cabaran-cabaran yang Allah akan beri, insya-Allah. Jadi moga bermanfaat buat semua dan buat diri saya sendiri. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.